姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面，让我们存着一个欢喜快乐的心，来唱一首诗歌。我们来唱圣教诗歌后面的部分，第26首，我要忠诚。为什么要忠诚呢？因为人家信任我们，因为上帝信任我们，所以呢，让我们不要辜负神、人对我们的信任。Selamat sore saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa jumpa lagi di dalam online ini. Mari dengan rasa syukur dan gembira kita mengangkat satu puji-pujian PPK nomor 26 bagian belakang. Aku mau setia. Kenapa mau setia? Karena aku dipercaya. Siapa yang percaya kita? Tuhan percaya kepada kita. Dia memberikan hidup nyawa kepada kita. Dia memberikan kesempatan kepada kita. Oleh sebab itu kita jangan mengecewakan Tuhan, dan manusia juga percaya. Banyak orang percaya kepada diri kita. Kita hidup tidak mengecewakan Tuhan, tidak mengecewakan manusia. Aku mau setia. 我要忠诚。我要真诚，莫负人家信任神。我要接近，因为有人关心。我要刚强，人前痛苦才能当。我要壮大，奋斗才能得胜。我要壮大，奋斗才能得胜。Ku mau cinta pada mereka yang duka. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Ya, selamat sore ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan. 姐妹们午安。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa kami dalam surga, tolong kami untuk boleh mendengar apa yang Engkau kehendaki. 天父，求你帮助我们能够听你要我们听的， Dan biar kiranya kami boleh hidup sesuai dengan perintah-Mu sehingga hidup kami menjadi lebih baik. 让我们活着能够讨你的喜悦和你的心意。 Biar kiranya Engkau boleh menyertai kami Tuhan. 求你与我们同在。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣的名，阿门。 Saudara-saudari, mari kita membuka 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 我们一同来翻开提摩太前书第6章9节10节。 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 提摩太前书第6章9节到10节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Demikian firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 提摩太前书6章第9、第10两节，但那些想要发财的人，
就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。Ron Blue, seorang pakar perencana keuangan, 有一个财政经济这个专家， menceritakan satu kisah waktu ia dengan istrinya itu pergi ke Afrika, ke Kenya. 他讲述他和妻子到非洲的一段经历。 Saat ia bertemu dengan seorang pendeta lokal di sana, ia bertanya, apa hambatan terbesarmu untuk menyebarkan Injil? 他看见非洲当地的一个牧师，他就问那个牧师，在你传福音的事上最大的阻碍是什么？ Jika ibu-ibu menebak, kira-kira jawabannya apa? 姐妹们，你猜一猜他的答案是什么呢？ Oke, mungkin transportasi, kendaraannya susah. Mungkin komunikasi, alat komunikasinya susah. 哦，在那个地方可能是交通有困难，或者是沟通的工具有困难。 Mungkin sumber dayanya kurang, atau ada ada masalah di kesehatannya. 可能缺乏人才，可能身体的这个健康的状况有困难。 Wah, mungkin animismenya yang kuat, menyembah roh-rohnya kuat. Apakah itu jawabannya? 可能是因为他们拜了很多的他们是精灵教。 Nah, pendeta ini berkata satu kata, materialisme. 但是非洲的当地的牧师说，传福音最大的阻碍、最大的拦阻就是物质主义。 Kemudian si Ron Blue bertanya, maksud Bapak apa? Ronru 就问你什么意思？ Pendeta ini menjawab, jika seseorang memiliki gubuk yang dibangun dengan lumpur, dia akan menginginkan gubuk yang dibangun dengan batu. 所以牧师说，假如他的房子是用泥土做的，那么他所想要的就是要新的房子也是泥土盖的。 Jika dia sudah memiliki atap rumah dengan beratapkan jerami, maka dia menginginkan rumah beratapkan seng. 假如他的屋顶是稻草做的，那么他所想要的就是用这个芯片做的。 Jika dia memiliki 1 ekor sapi, maka dia akan menginginkan 2 ekor sapi. 假如那个人有了一头牛，他就想要2条。 Jika dia sudah memiliki 1 hektar tanah, dia akan menginginkan 2 hektar tanah. 假如有一个人有了1亩地，他就想2亩地。 Materialisme adalah saat di mana harta benda itu menjadi yang paling utama dalam hidup. Kalaupun kita sudah dapat, pengen lagi, pengen lebih lagi, dan nggak pernah puas. 物质主义就是教人有了还想要，又再想要。 Jadi masalah yang ada di Afrika terjadi di berbagai negara, termasuk juga yang terjadi di Indonesia di sini. 其实这个在非洲所有的这个状况，其他的地方在我们印尼也有。 Dari zaman modern sampai waktu Paulus menuliskan surat ini juga sama, ada masalah dengan harta benda. 不论在我们这个文明的时代，甚至早在2000年前保罗的时代，物质的问题总是存在的。 Nah, bagian ini mengingatkan kepada kita, ibu-ibu, agar kita tidak menjadikan uang itu sebagai Tuhan kita. Uang itu tidak boleh menjadi tuan atas hidup kita. 今天我们学习重要的功课就是钱财万万不可以成为我们的神。 Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca, di ayat 9, di sini menjelaskan ada 3 tahapan jebakan yang makin dalam, makin dalam, makin dalam. 第9节给我们看见有3个陷阱。 让人能够一步比一步更加陷入在陷阱里面。 Di ayat 9 di kalimat yang pertama, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. 第一呢，就是9节的上半节，但那些想要发财的人就陷在迷惑。 Keinginan sendiri ya, keinginan untuk menjadi kaya itu adalah godaan terbesar dari manusia. 想要发财的心对人来说是一个最大的引诱。 Paulus tidak berkata bahwa uang adalah jahat, bukan. Tetapi keinginan itu bisa menggoda kita sedemikian rupa. 保罗从来没有说钱财是罪恶，但是
这个想要发财的心，那才是罪恶。 Uang hanyalah alat untuk menukar barang, menukar satu dengan yang lainnya. 钱不过是一个工具，拿来换我们所要的东西。 Uang tidak berdosa, kaya tidak berdosa, tetapi di sini yang dianggap berbahaya adalah keinginan untuk menjadi kaya. Yang ini godaannya besar. 钱财富足并不是罪恶，但是想要发财的心那就不好。 Jadi jebakan pertama adalah waktu kita menginginkan, kita itu pengen menambah uang kita lebih banyak lagi, harta benda kita lebih banyak lagi. 所以第一个引诱就是说，人有了钱财，一直想要，再要，再要。 Kita pikir, kita rencanakan, kita cari cara, tapi otaknya mikirnya apa? Uang. 我们所想的，我们所计划的是什么呢？不外就是钱。 Di tahapan ini masih godaan, masih belum menjadi jerat. 那这个是第一步，这个不过是一个引诱，还没有成为一个陷阱。 Kalau kita nggak hati-hati, kita akan masuk ke jebakan tahap yang kedua. Kalau kita lihat di ayat ke-9. 假如我们不留意、不谨慎的话，我们就会进入到第二个引诱。 Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. 那么第二个引诱是什么呢？就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里。 Saat kita membiarkan diri kita tergoda dan kita terus pikirkan tentang uang itu, nah ini nih mulai nih kita makin terjerat. 当我们纵容我们自己，那么一直在想要发财，结果呢，我们就进入到第二步，就落在网罗里面了。 Kita terjerat, kita menjadi semakin sulit keluar dari keinginan itu, dan setelah kita terjerat ada begitu banyak nafsu yang muncul. 落在网络里面就很难出来了。那么在网络里面呢，就有各种各样的私欲。 Misalnya, ibu-ibu, nafsu untuk belanja, tapi bukan untuk kebutuhan sehari-hari, dan ini lagi dan terus. 比方说购买东西，其实不一定是我们所需要的，可是这个欲望一直有，一直有。 Nafsu untuk membeli barang-barang yang mahal melebihi gaji, melebihi kemampuan kita. 我们的欲望是什么呢？再说，其中之一就是我们想要的东西呢，超乎我们的收入。 Karena kita butuh duit, ya tentu saja nafsu kan, mulai pinjam ke keluarga, mulai gunakan begitu banyak pinjaman online, kartu kredit, koperasi simpan pinjam, semua digunakan untuk bisa memuaskan apa yang kita inginkan. 因为我们对物质有那么高的欲望，所以我们需要钱，而我们的收入没有这样多，我们就东借西借，用各种的方法、各种的方式来借钱。 Mungkin ibu-ibu pernah mendengar istilah ini, gali lubang tutup lubang. 也许你们听过，我们挖一个洞，补一个洞，就挖一个洞。 Dia minjem, nggak bisa bayar, dia pinjam ke orang lain. Nggak bisa bayar lagi, dia pinjam lagi. Akhirnya dia terjerat sedemikian rupa, udah nggak bisa keluar lagi. 向第一个人借还不来，他就向第二个人借来还债，又还不来，又向第三个人借，这样呢，他就被这个债务所缠住了。 Kemudian nafsu seperti apa lagi? 还有什么欲望呢？ Mungkin kita pernah mendengar bagaimana seorang anak atau mungkin kerabat yang datang ke pengadilan karena masalah warisan. Bukankah itu nafsu? 也许有人要为了钱财就上法庭，这些岂不是也是对物质的欲望吗？ Ada iri hatinya tuh besar sekali, warisan dia lebih besar lah, aku nggak dapat warisan lah, kok warisanku segini lah, dan kemudian nafsu itu muncul, kemarahan, kebencian, iri hati. 有的呢，就因为他觉得他所得到的这个财产不够，他觉得不公义，他觉得不公平，分得不公平，所以就产生了很多的纠纷。 Orang kalau sudah masuk ke pengadilan, masuk ke ranah hukum, tidak ada tuh masalahnya kalem dan tenang. Mereka ada yang pengen mereka menangkan. 一个进到法庭的人呢，就是心所想的是什么呢？就是想要他的案件能够赢到那个案件能够赢，别人能够输。 Di 2017 kemarin ada sebuah berita nenek-nenek berusia 87 tahun yang diseret anaknya ke pengadilan dan anaknya menuntut 1,8 miliar dari nenek-nenek ini. 在2017年，有一个老婆婆被她的孩子拖到法庭里面，
这个法律就要他赔偿8米的钱。 Bapak Ibu tahu alasannya apa? 你知道是为什么吗？ 16 tahun yang lalu, nenek ini pernah minjem 20 juta. Zai- Sekarang karena nggak bayar, dituntut 1,8 miliar. 在16年前，这个老婆婆曾经借了16条，因为还不起，所以pakai interest 呀。 Iya, pakai. 所以呢，因为还不起呢，就有利上加利，加利息。 Dan itu cuma kisah-kisah yang kita sekelibat dengar ya, kita sesekali kita dengar. Tapi kita tahu nih, ada masalah ini. Nafsu itu yang bisa menjerat orang kalau udah bicara tentang duit, uang. 这些事情不过是千万例子当中的一个。 Nah, lalu di ayat 9 kita ngelihat ada tahapan ketiga jebakan yang makin dalam, di mana dituliskan, 那么第三步的引诱是更深的，就是在第9节的最下面， yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 叫人沉在败坏和灭亡中。 Nafsu itu menenggelamkan kita sampai-sampai kalau Tuhan ngomong, kita nggak peduli, kita nggak dengar. Emang Tuhan pernah ngomong? 私欲会叫一个人沉醉在浸沉在这个败坏和灭亡之中，以致听不见上帝的话。 Hubungan kita dengan Tuhan itu runtuh, binasa, hancur. 我们与神的关系就破坏了。 Orang Kristen lain ingatkan, kita tutup telinga, malah kita emosi. Emang lu siapa? 主内的肢体提醒我们，我们就不高兴。我们说你是谁呀、 Pengkhotbah jelaskan, waduh tiba-tiba tersinggung. Waduh itu kayaknya gua deh. 讲道的人如果提到的，他以为说是讲他。 Tetapi kita tidak kembali kepada Tuhan, kita tidak bertobat, kita tenggelam dalam nafsu itu. 我们没有悔改，我们没有回到主的面前，但是我们沉在败坏和灭亡中。 Akhirnya apa yang terjadi? Relasi dengan Tuhan hancur, relasi dengan teman hancur, relasi dengan kerabat kita hancur. 结果怎么样呢？我们与神的关系、与人的关系、与我们周围的人的关系就破坏了。 Relasi dengan orang percaya, sesama anak Tuhan di gereja juga jadi hancur karena masalah uang. 与主内肢体的关系也破坏了。为什么呢？因为钱的问题。 Bisa jadi mungkin kita punya kerohanian yang mandek, yang stagnan karena kita ada nafsu uang yang kita belum bereskan. 很可能我们的灵性不长进，其中之一的拦阻，就是因为有一些钱财还没有我们不清楚的钱财，我们没有弄清楚。 Benar-benar saudari-saudari menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 钱财私欲叫人沉在败坏和灭亡之中。 Di ayat 10 Paulus menjelaskan dengan lebih rinci lagi, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. 第10节保罗讲得更详细，贪财是万恶之根。 Paulus tidak berkata bahwa akar kejahatan adalah uang, bukan ya? 保罗没有说钱是万恶之根， Tetapi cinta akan uang. 他乃是说贪财是万恶之根。 Cinta yang seperti apa? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Cinta itu kayak memburu uang, mengejar-ngejar uang. 贪财就是很爱钱财，爱到怎么样？爱到好像你打猎一样，要追那个猎物。 Nah tentu saja di sini kita bisa tarik aplikasi lebih jauh, tidak sekedar hanya uang, tapi bicara dengan segala harta benda, rumah kita kah, gaun kita, mungkin kendaraan kita, mungkin tas kita. 这个贪财不一定是钱，贪财这个财物可能就是东西，房子啊、汽车啊、漂亮昂贵的衣服啊等等。 Apapun yang kita cintai lebih daripada Allah, kita sudah pasti akan menyimpang dari iman dan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. 假如我们喜爱某一件东西过于我们爱神，那一定会叫我们落在罪中。 Saudara-saudari, ibu-ibu, Tuhan memberikan kita uang sebagai alat tukar menukar. 上帝给我们钱，乃是叫我们能够换我们所需要的东西。 Dulu kita barter, kemudian habis itu ada koin, kemudian ada uang kertas. Sekarang uangnya digital, tinggal pakai HP saja. 从前是东西交换东西，那后来呢，用硬币用钱，现在呢就是用号码。 Tuhan berikan kita uang, bukan agar uang menjadi tuan kita, bukan agar uang memperbudak kita. 上帝给我们钱，并不是叫钱奴役我们。
Nah, jadi saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan agar kita itu tidak diperbudak oleh uang, agar kita nggak jatuh ke dalam jebakan-jebakan ini? 怎么样叫我们可以不陷在这个陷阱里面？ Pertama-tama kita harus menyadari, kalau kita suka mikir duit, kita mikirnya pengen kaya, nah hati-hati itu udah rambu kuning Tuhan. Jeder, ini hati-hati ya, ini kamu mikirnya otaknya duit aja terus. 避免落在这个陷阱里面，第一要注意，要谨慎。假如我们整天所想的都是一直是钱，一直是钱，那是红灯，你要小心。 Mirip kayak lampu lalu lintas, kalau udah kuning, kita bukan ngebut, kita harus hati-hati. Ini udah ada lampu lalu lintasnya kuning ya. Jeder, 哦， jeder, 那就是黄 hati-hati. 灯，黄灯你就要开始留意了，不要等到红灯。 Kita harus sadari, sekarang saat ini apakah kita punya keinginan itu nih yang Tuhan sudah sedang tegur bagi kita. 弟兄姐妹要留意，现在是不是已经有黄灯在我们的心中？是神在那里警戒我们呢？ Langsung berbalik kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan tolong jaga hati saya. 要马上回到神的面前，求神饶恕，求神保守我们的心。 Jika ada di antara kita yang sudah diperbudak oleh uang, sama kita harus menyadari dan kita harus mengakui dosa kita. Kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya kenapa uangnya menjadi Tuhan atas hidup saya, bukan engkau. 假如钱已经奴役了我们，我们要悔改认罪，我们要承认。 Nah, pertobatan tentu tidaklah merupakan bagian pertama agar kita terlepas dari jerat-jerat uang. 要脱离这个钱财的捆绑，第一就是要醒悟悔改。 Nah, kita bisa mulai memberikan persembahan yang lebih banyak kepada Tuhan. 我们可以用我们的钱来奉献做圣工。 Misalnya dibandingkan 2-3 tahun lalu waktu Tuhan telah memberkati ibu-ibu dengan pekerjaan yang baik, dengan tunjangan yang lebih baik, apakah persembahan kita tetap sama atau malah berkurang? 比方说，2-3年前，我们的经济有进步，可能我们的薪水增加。请问，我们的奉献是不是也随着增加呢？ Berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan melalui gereja, kita berikan kepada Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan? Makin dikit, sama saja, atau makin banyak? 那么我们的经济收入增加了，我们对给教会的奉献、帮助人的那个钱，是不是也随着增加呢？ Kalau masih sama, dari tahun ke tahun, itu menjadi penanda, salah satu penanda, uang jangan-jangan sudah menguasai hati kita, dan kita susah melepaskan uang itu untuk membantu orang, dan juga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. 假如我们的收入增加，可是我们的奉献，我们对人家爱心的帮助，还是像过去一样呢，没有随着增加，那就有问题了。可能我们已经落在贪财之中了。 Jadi hati-hati, itu rambu kuning, itu lampu lalu lintasnya kuning tuh, sudah Tuhan ingatkan, jeder. 要留意，按照交通的交通灯，那已经是黄灯，要谨慎。 Tuhan kasih berkat, tapi kita tahan berkat itu sedemikian rupa. 上帝给我们恩典，可是我们把那个恩典扣留了。 Nah, saudara-saudari, ini adalah salah satu cara yang bisa kita menolong kita untuk kita itu tidak terjebak dengan uang kita, dan kita menjadi pengelola yang baik dari uang yang sudah Tuhan percayakan. 这是第一步我们要做的，让我们能够成为钱财的管家。 Apakah kita juga menjalani hidup itu melebihi kemampuan kita, melebihi pendapatan, gaji kita? 还有呢，我们的生活，我们的支出，是不是超过我们的收入呢？ Bagaimana dengan utang-utang yang biasa kita pakai? Utang-utang seperti apa itu? Kita perlu bertanya, ini apakah utang untuk membiayai gaya hidup saya, atau benar-benar memang sesuatu yang produktif? 还有呢，我们的这个债务，我们欠债。 是什么呢？是为了要使我们的生活更奢华呢，还是真的我们有基本上的需要？ Kita harus berhati-hati karena pada zaman sekarang, kalau zaman dulu kan agak susah ya, harus pakai kartu kredit, harus kasih slip gaji, harus ada uang di rekening di tabungan baru kita dapat kartu kredit. 那么现在呢，不像以前，以前呢，我们要有一个信用卡，我们要填表啦，我们要很多的手续。 Zaman sekarang, cuman kasih KTP, kasih foto di muka, dan semua aplikasi pinjaman online di HP kita bisa kita akses dengan jutaan, puluhan juta rupiah.
可是现在已经这个手续已经简化很多很多，只要有我们的实名证，还有我们当时的照片，那么这些的我们要用的钱呢，这个我们这个需要用的呢，就可以进到用我们的手机了。Kita harus sangat berhati-hati karena ini godaannya begitu besar, sangat mudah sekali. 因为太方便，所以我们要特别留意。 Tapi kita harus ingat sekali lagi, kita mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita, atau kita mau menjadikan uang sebagai Tuhan atas hidup kita. 你要记得要做个选择，你要神做我们的主呢，还是要钱做我们的主呢？ Lihatlah pengalaman orang-orang di sekitar kita yang akhirnya terjebak dengan uang. Apakah kita mau menjadi korban yang sama setelah Tuhan ingatkan kita dari 1 Timotius ini? 我们要留意我们周围的人有一些呢，就是落在那种的犯罪，落在那种的痛苦当中，我们是不是要补他们的后尘呢？ Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa kami, tolong kami Tuhan untuk tidak terjebak, untuk tidak mencintai uang. 天父帮助我们不要贪财， Tolong kami Tuhan untuk mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. 帮助我们爱神过于爱一切。 Dan bagi kami yang saat ini sedang terjebak, Tuhan tolong Engkau sadarkan kami, biar kami juga boleh bertobat, kami datang kembali kepada Tuhan, kami mau bereskan ini bersama-sama dengan Engkau. 主啊，如果我们当中有人已经落在那样的苦恼里、这个痛苦里面，求主帮助，求主救拔出来。 Bagi kami yang sudah mulai tergoda dengan sedemikian rupanya, Tuhan tolong kami untuk kembali kepada jalan-Mu, fokus lagi kepada Tuhan, 假如我 bukan 们 tentang uang. 假如我们已经开始被钱财诱惑，求你帮助我们，求你释放我们， Tuhan pimpin dan tolong kami. 求主带领帮助我们。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告，我们奉耶稣的名， Amin. 阿门。 我们谢谢贝利亚的传道今天所传讲的信息。Kita berterima kasih kepada Guru Injil Periadi yang sudah membawakan firman Tuhan. 我们来唱一首诗歌，圣教诗歌后面的第44首，我宁愿有耶稣。Kita angkat puji-pujian PPK bagian belakang nomor 44. Yesus yang kupilih. 这首诗歌说：“我宁愿有耶稣，胜过得金钱。我宁愿有耶稣，胜过做君王。虽然君王统治万方，但是却仍然受到罪恶的捆绑。如果是这样，这首诗歌说：我宁愿有耶稣，不要被罪恶捆绑。” Saudara, lagu ini berkata, aku memilih Yesus. Lebih baik aku memiliki Yesus daripada memiliki banyak uang, emas, perak. Lebih baik aku memiliki Yesus daripada aku menjadi raja, memerintah dunia, tetapi diikat oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Kalau demikian, lebih baik aku memiliki Yesus dan tidak diikat oleh dosa. 让我先介绍一下这首诗歌，这是非常出名的。Saya perkenalkan sedikit tentang lagu ini ya, lagu yang sangat-sangat dikenal orang, termasyhur. 这首诗歌的诗词是一个米勒夫人所写的. Syair dari lagu ini, puji-pujian ini ditulis oleh Nyonya Reh Miller. 那么它的曲子呢，它的调，它的歌，它这个曲子呢，旋律是有一个叫做 George Beverly Shah 所写的。Syair dari pujian ini ditulis oleh Nyonya Miller dan melodinya dibuat oleh seorang yang bernama George Beverly Shah. 我现在要介绍一下这个 George Beverly Shah. Saya akan sedikit perkenalkan
Siapa ini George Beverly Shah？ 首先讲这个诗歌里面说，我宁愿有耶稣，胜过得到金银珠宝，胜过做君王。在生命中有耶稣，真的是那么样的重要吗？我们可以从这个 Beverly 他的生平事迹来证明这一点。Lagu ini berkata lebih baik aku memiliki Yesus daripada memiliki emas, daripada menjadi raja. Saudara sekalian, memiliki Yesus apakah begitu penting? Saudara, dari kesaksian hidup penggubah lagu George Beverly Shah, kita mendapat jawaban yang positif. Ia memiliki Yesus melebihi daripada emas dan perak. Beverly Shah 在他38岁的时候，1947年，他就已经和 Billy Graham 这个戈培里布道团周游世界。在戈培里讲道的时候呢，他就担任督唱的部分。Saudara, Beverly Shah waktu dia umur 38 tahun, yaitu tahun 1947, dia sudah bergabung, sudah ikut tim penginjilan pendeta Billy Graham keliling dunia. Billy Graham membawakan firman, khotbah, dan Beverly Shah dia mempersembahkan puji-pujian, dia nyanyi, dia solo. Beverly Shah 出生在1909年2月1日， dia lahir pada tahun 1909, Februari tanggal 1 di Kanada， 所以他是加拿大人。这 Beverly Shah 他的爸爸是卫理公会的牧师，他的母亲影响他的灵性，影响他的音乐非常大。那么他们全家都爱好音乐。年轻时代，他就固定在他爸爸以及爸爸所牧会的教会以及附近的教会，他献唱。那么 Beverly 曾经有很好的机会，他可以在宿舍的音乐界里面，宿舍的圈子里面大大的赚钱。可是呢，他却奉献他的歌喉为耶稣基督，他为耶稣基督的福音摆上了他的一切。然而，他在还没有完全尾声之前，他却有一段进入人生低谷的经历。Saudara sekalian, Beverly Shah lahir pada tahun 1909, tanggal 1 bulan Februari di Kanada. Papanya adalah seorang pendeta gereja Metodis. Mamanya sangat mempengaruhi dia, ya, mempunyai pengaruh yang besar di dalam hidup kerohanian Beverly dan di dalam hidup musik Beverly. Sekeluarga mereka mencintai musik. Jadi waktu Beverly Shah masih muda, dia rutin nyanyi di gereja papanya dan juga nyanyi di gereja di sekitar itu. Nah, Beverly Shah dia mendapat kesempatan yang sangat baik ya di bidang musik. Dia bisa dapat banyak uang dari situ. Tetapi dia mempersembahkan suaranya ya untuk memuliakan Tuhan, untuk penginjilan. Namun saudara, sebelum dia membuat komitmen seperti itu, di dalam kehidupan Beverly Shah pernah dia
masuk ke seperti masuk ke apa ya, ke lembah seperti itu, sampai down sekali. Beverly 是一个怎么说呢，是一个音乐的天才，那么他爸爸呢，影响给了他许多信仰上的观念和教导，但是非常的讽刺，Beverly 长大之后呢，他非常不愿意进到礼拜堂，在他的眼中呢，宗教信仰是非常枯燥的，非常乏味，完全不能够和艺术、文学的工作的乐趣相提并论，他是这样认为的。Saudara, Beverly Shah adalah seorang yang sangat berkarisma di dalam musik. Nah, papanya seorang pendeta, papanya memberikan dia banyak konsep dan pendidikan di dalam iman kepercayaan. Tapi sangat ironis ya, setelah Beverly menjadi dewasa, sudah masuk menjadi remaja pemuda, ada satu saat dia tidak mau ke gereja, saudara. Dia merasa segan ke gereja. Jadi di mata dia melihat bahwa kepercayaan lah, agama, ya, itu hal-hal yang sangat gersang dan tidak menarik, sangat ironis, ya. Dan dia merasakan bahwa pekerjaan Tuhan, ya, tidak begitu menarik kalau dibanding dengan seni, ya, dibanding dengan sastra. Nah, itulah hidup Beverly Shah pada masa mudanya. 那么这个由于这个 Beverly Shah 在声乐方面有很大的天赋，所以呢，他呢常常受到当时广播电台的邀请，也被请到戏院去演唱，很有成就，很忙碌，赚了很多的钱，以至于在忙碌当中，他的工作呢，他就觉得很疲倦不堪，也觉得很有压力，他真的精疲力竭。那么那时候他就慢慢的，他就开始思想思索，自己整天忙碌有什么意义呢？ Saudara, Beverly Shah sangat berkarisma ya di dalam musik, di dalam vokal, nyanyi. Dan dia sering mendapat undangan untuk nyanyi di siaran radio di zaman dia ya. Dan juga nyanyi di bioskop. Udah beken ya saudara, dan dia dapat banyak duit. Dan schedule-nya juga, jadwalnya juga penuh. Sehingga pekerjaannya sangat letih, sangat capek sekali, dan juga banyak tekanan ya, banyak kerjanya, banyak tekanan. Nyanyi kan mesti latihan ini itu dan sebagainya, harus kerja keras saudara. Sehingga di dalam keletihan, kelesuhan, lambat laun dia mulai berpikir makna kesibukannya. Saya sibuk-sibuk ini apa maknanya saudara? Nah, Beverly Shah 的母亲呢，她妈妈，有一些的习惯，这妈妈喜欢收集诗啊、词啊、诗词，喜欢收集一些这个剪贴、图画啦，一些好的这个诗词了。那有一天呢，这个 Beverly Shah 偶然在他的钢琴上面就发现了一张他母亲收集下来的一个诗词。那个诗词里面所写的就是我宁愿有耶稣，就是弥勒夫人所写的这个我宁愿有耶稣胜过得金钱，我宁愿有耶稣胜过世上的万有。Saudara, ibu mama dari Beverly Shah adalah seorang yang suka
mengkoleksi syair, ya, syair. Dia juga suka gunting clips, ya. Ada gambar, mungkin ada syair, tulisannya bagus. Dia sering gunting, dia koleksi. Nah, saudara, pada suatu hari, saudara, dengan nggak sengaja Beverly Shah ini dia mendapat satu secari kertas dengan tulisan syair yang mamanya koleksi itu. Syair ini mengatakan apa? Syair ini mengatakan bahwa aku lebih baik memiliki Tuhan Yesus daripada memiliki emas perak. Aku lebih baik memiliki Tuhan Yesus daripada menjadi raja, memerintah, tetapi aku sendiri dibelenggu oleh dosa. 所以这一段的诗词就勾起了他童年的生活，因为他小的时候是很金钱的，很敬畏神的，就在年轻的时候，青年的时候他就好像是离开上帝，所以这一首诗词呢，就勾起了他童年的时代，他父亲所给他的教导，父亲的叮咛，深深的触动他的心，就在一刹那之间，竟然成为 Beverly 生命中的一个转折，一个转捩点。从那一天开始， Beverly 不再是盲目的工作赚钱，而是开始重新追寻起初的信仰。那么他在信仰中所得到的平安喜乐，是世界的名利所不能够给他的。Saudara, penemuan secari kertas yang berisikan syair, lebih baik aku memiliki Yesus, itu mengingatkan Beverly akan masa kanak-kanaknya. Karena waktu dia masih kecil, dia sering ke gereja, dia ikut papa mama ke gereja. Tapi sampai masa pemudanya, dia jauh dari Tuhan. Nah, pada saat dia melihat, membaca syair itu, yang ditulis oleh Nyonya Miller, ya, saudara, ini membuat dia ingat masa kecil dan ingat akan ajaran didikan papanya dan pesan dari papanya. Sehingga hal-hal itu sudah menyentuh hati dia. Dan sekejap itu juga, saudara, terjadi satu titik balik, titik perubahan di dalam kehidupan Beverly Shah. Mulai hari itu, saudara, dia tidak seperti sebelum-sebelumnya begitu membabi buta. Pokoknya kalau ada undangan, ada apa, ya, yang bisa mendatangkan uang, dia terima. Dia tidak lagi seperti itu. Dia mulai kembali mencari kepercayaan masa kecilnya. Kepercayaan yang semula itu. Dan saudara, akhirnya damai sukacita yang dia dapatkan dari iman kepercayaan pada masa kecilnya, sukacita damai itu tidak bisa didapati di dalam keuntungan, keuangan, kesohor, kenamaan sebelum-sebelumnya. Dulu dia ada uang, ada nama, tapi hatinya hilang damai, hilang sukacita. Sekarang damai sukacita itu kembali lagi. 所以呢 Beverly Hill 呢就把这一个诗词呢就配上了曲子，配上了旋律，就成为今天出名的圣诗，我宁愿有耶稣。 Saudara, karena itu merupakan syair, ya. Jadi syair itu dia buatkan lagu melodinya, ya, lagu melodinya, dan jadilah puji-pujian yang sangat tersohor. Aku mau milih Yesus, aku lebih baik memiliki Yesus. I'd rather have Jesus. Lebih baik aku
memiliki Yesus。那么这首诗歌呢，结果呢就大大的帮助世界上成千上万的人。Saudara, lagu ini, syair yang sudah dibuatkan melodinya, saudara, sudah menyentuh, sudah memberikan kekuatan, sudah memberikan berkat kepada ribuan jutaan orang。这首诗歌的第一节说：“我宁愿有耶稣，胜过得到金银。我宁愿有耶稣，属于耶稣，胜过财富无边。” Ya, lagu ini ayat yang pertama berkata, aku lebih baik memiliki Yesus daripada emas perak. Lebih baik aku menjadi milik juru selamat Tuhan Yesus daripada mempunyai banyak uang。你记得吗？我们在查考马可福音的时候，不是讲到有一次耶稣到了一个地方叫做哥拉森，在那里有一个被群鬼所附着的人，耶稣释放那个人，他不再被鬼附了，这是一个好事，对吗？但是哥拉森那一带地方的人没有为着那个被释放的人感到喜乐，反而他们要求耶稣离开那个地方。为什么呢？因为他们怕这个以前被鬼附的人呢，鬼出去了就附在猪的身上，那个猪呢就跳下到悬崖里面死掉，所以他们怕他们的猪呢被鬼附了啊，因为耶稣释放那个人啊，里面有群鬼，所以他们怕失去他们的猪，没有钱了啊，损失了，所以他们宁可要钱要猪，不要耶稣，不要耶稣。Saudara masih ingat waktu kita mempelajari kitab Injil Markus? Di sana dikatakan bahwa pada satu kali Yesus ke satu tempat yang bernama Gerasa. Di sana ada seorang yang dirasuk oleh ribuan setan, ya. Dan Yesus bebaskan dia. Hal ini hal yang sangat menyenangkan, ya, bukan? Tetapi orang-orang di Gerasa itu malah minta Yesus untuk pergi dari situ. Kenapa? Karena orang yang dirasuk setan itu, dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus, setannya itu masuk ke tubuh babi. Babinya nyungsep ke jurang. Jadi itu pemilik babi merasakan rugi. Jadi orang yang lain pikir kalau nanti Yesus lama-lama di sini, siapa tahu ada orang dirasuk setan, setannya diusir, nanti masuk ke babi. Waduh, rugi dong saya. Jadi dia nggak mikirin orang yang sudah dibebaskan dari kerasukan setan. Mereka hanya mikirkan uang. Uang lebih penting daripada nyawa seseorang. Saudara. 有一首诗歌说，若你得全世界，可是失去了你的灵魂，你可曾计算那个损失有多少？也许现在你有跨出救恩的圈外，你可曾计算那损失多少？耶稣已经来到哥拉森这个地方，救恩已经来到那里，可是呢，他们竟然请耶稣出去。Saudara, ada sebuah lagu yang berkata, kau beroleh dunia tapi hilang jiwa, betapa besar kerugianmu bila kau tinggalkan Yesus. Sudahkah kau menghitung berapa besar kerugian kamu? Orang-orang di Gerasa sudah dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Yesus mau menyelamatkan mereka, mau menebus mereka, tetapi mereka mengusir Tuhan Yesus. Mereka sudah menghampiri, sudah dekat keselamatan Tuhan, tapi mereka menolak. Mereka menolak. 那么刚才说这个我宁愿有耶稣这首诗歌影响了祝福了很多很多的人，
这个有一个历史的记载，在第二次世界大战爆发之后，英国的国王乔治第六，在1939年，他6月份的时候，他访问美国，什么目的呢？他就是要说服当时的美国总统罗斯福加入抵抗德国法西斯的行列。所以呢，这个美国罗斯福总统呢就摆设宴席，请英国的国王请英国的国王 George 6世宴席。在宴席的时候呢，他们请了一个印第安人的歌手来献唱。那么诗歌当中，其中之一就是我宁愿有耶稣。所以当那个印第安的这个歌手唱到这个诗歌的副歌的时候，就是说我宁愿有耶稣胜过做君王。当时英国的国王这个乔治6世，他就大声的说，他是王啊，但是他就大声的说，他说我也宁可有耶稣。Saudara, saya akan mengakhiri dengan satu cerita fakta ya, ini di dalam sejarah. Setelah Perang Dunia yang kedua, Raja Inggris George yang ke-6 pada tahun 1939 bulan Juni, dia mengunjungi Amerika. Tujuannya apa? Tujuannya mau mengajak, menasehati, persuasif Presiden Amerika pada waktu itu yang bernama Roosevelt. Jadi George ke-6 ini mau ajak, menasehati, persuasif Roosevelt ikut di dalam barisan melawan fasis Jerman. Nah, jadi Presiden Roosevelt dia menjamu Raja Inggris George. Di dalam perjamuan itu mereka undang seorang penyanyi Indian. Nah, di antara nyanyian yang dia nyanyikan, salah satu adalah I'd rather have Jesus. Lebih baik aku memiliki Yesus daripada emas dan perak. Lebih baik aku tidak menjadi raja. Memiliki Yesus, tidak menjadi raja, memerintah tapi dibelenggu oleh dosa. Nah, waktu penyanyi Indian itu nyanyi sampai di bagian kur yang dikatakan lebih baik aku memiliki Yesus daripada raja, maka Raja Inggris George yang ke-6 dia buka suara dengan besar, dia berkata, aku juga lebih baik aku memiliki Yesus. Mari saudara, kita nyanyi puji-pujian ini sambil menyimak artinya. 我们来唱这首诗歌，一边思想里面的歌词。我们唱这首诗歌，我宁愿有耶稣。我宁愿有耶稣胜于金钱，我宁属耶稣胜过财富无边，我宁愿有耶稣胜于生
胜过作君王，随统治万方，全人受罪恶捆绑。我宁愿有耶稣生于世上，荣华富贵生王。我宁愿有耶稣生于城阳，我宁忠于主，满足主的心肠。我宁愿有耶稣生于美名，愿对主忠诚，宣扬主生命，胜过作君王，随统治万方，全人受罪恶捆绑。我宁愿有耶稣生于世上，荣华富贵生王。生